So saya sambung balik saya punya kuliah tadi. Um, Tadi saya ada cerita pasal kat mana open end dengan close end. Saya harap awak semua dah faham lah. Kemudian pelaburan ini, okey, seperti yang saya terangkan tadi, di Malaysia banyak syarikat pelaburan yang orang kata awak dah kenal, dan saya sentuh tadi pasal PNB adalah investment company, dan di bawah investment company dia ada banyak unit-unit trust, contohnya ASB, ASW, AS macam-macam lah. Itu adalah unit trust. Okey. Dan dalam unit trust ini boleh kita pecahkan kepada 3 yang lain. Satu adalah commingle, ini merujuk kepada dia adalah partnership of investor pool. Kita dekat Malaysia ni kita tak ada sangatlah. Cuma yang ada adalah kita ada REITs. Pernah dengar tak investment company REITs? REITs ini merujuk kepada syarikat pelaburan yang mana dia buat bakul dia, dan bakul dia itu terdiri daripada pelaburan dalam syarikat hartanah. Contohnya katakan dia melabur dalam KLCC, dia melabur dalam syarikat Avillion, dia melabur dalam syarikat-syarikat yang mana hartanah, dia yang syarikat yang membina bangunan, dan bangunan itu disewakan kepada orang luar. So daripada dapat duit sewa, daripada kenaikan harga hartanah itu, maka akan naiklah saham syarikat tersebut. Dan bila naik harga saham syarikat tersebut, maka naiklah keseluruhan bakul REITs ini. So itu adalah merujuk kepada REITs. Okay? Dia adalah satu bentuk pelaburan yang stabil, sebab awak melabur, kalau sebelum ini awak hanya melabur dalam syarikat, sekarang ini awak melabur yang mana dia bercagarkan, pelaburan itu adalah bercagarkan harta fizikal dia, hartanah. Selain daripada itu, di Malaysia kita ada juga, tapi kurang, adalah hedge fund. Okay? Dia lebih kepada spekulator lah hedge fund ini. Okay. Selain daripada itu, awak boleh tengoklah ini adalah ciri-ciri instrumen dia. Okay, bakul syarikat pelaburan ini berbeza-beza. Ada bakul dia money market mutual fund, ada bakul equity fund, ada bakul equity sector, ada bakul bond fund, global fund. Bakul ini berbeza-beza ditentukan oleh apa kandungan dia. Contohnya katakan bakul ini adalah bakul telur ayam, maka ada telur ayam. Bakul telur angsa, ada telur angsa. Maka di sini kalau bakul itu bakul equity fund, maka dia akan bubuh semua equity dalam tu. Katakan kalau bakul pelaburan itu adalah bond, maka dia akan bubuh semua bond dalam bakul tersebut. Contoh yang ini pula dia buat international regional fund, maka dia melabur bakul ini bukannya saham syarikat Malaysia, dia melabur dalam syarikat antarabangsa tetapi regional. Contohnya dia melabur di syarikat Asia Pasifik. Maka dia akan melabur dalam Singapura, Indonesia, Filipina, syarikat-syarikat di Asia Pasifik. Contoh yang lain adalah dia melabur dalam syarikat Eropah. Maka bakul itu dia melabur dalam syarikat-syarikat yang duduk di Eropah. Okay, ini balance fund, macam-macam lah. Ini adalah jenis-jenis kandungan yang ada dalam bakul tu. Dan apabila awak melabur, perkara selain daripada awak kata, okey, awak adalah jenis yang suka kepada equity, maka awak pun melabur dalam equity. Suka kepada bond, melabur dalam bond. Selain daripada yang menentukan pulangan dia, selain daripada saham itu secara directly, yang menentukan pulangan yang akan awak terima adalah juga merujuk kepada apakah bayaran yang awak kena bayar, fee structure. So untuk setiap syarikat investment fund ini, mutual fund ini, okay, dia akan kenakan awak fee, dia kenakan yuran. Ini adalah contoh yuran di sinilah. Operating expenses merujuk kepada dia akan bagi kepada awak apa operating expenses yang dia akan chargekan, berapa persen. Dan dia ada front end loader. Apa merujuk kepada front end loader? Front end loader merujuk kepada apabila awak nak beli saham syarikat, beli unit trust itu, maka dia akan charge berapa persen. Back end loader pula merujuk kepada apabila awak nak jual, dia akan chargekan berapa persen commission. Bila awak nak beli, diberi nama sebagai front end load, dia charge. Apabila awak nak jual saham
syarikat tersebut dia akan charge juga. Selain itu dia akan ada annual fee yang ketiga. So ini adalah antara 4 jenis yang mana yuran yang boleh syarikat investment company chargekan kepada peserta pelaburan. Ini contohlah pengiraan dia, saya tak nak sentuh pasal pengiraan dia lah. Okay. So, ini adalah pulangan yang akan awak dapat. Pulangan yang akan awak dapat adalah NAV1 merujuk kepada nilai bakul pada hari ini tolak dengan nilai bakul pelaburan itu secara keseluruhan pada masa awak beli tambah dengan income yang mungkin awak akan dapat. Income bakul itu adalah merujuk kepada saham, maka bila kita beli saham cukup lama maka kita akan dapat dividen. Okey, maka akan dapat macam-macam income-nya ada contohnya dividen lah. Dibahagikan dengan NAV pada masa kosong. So, percentage ini merujuk kepada pulangan pelaburan awak lah. Ni rule dia. Tak apa, saya boleh skip dia di sini. Okay. Perkara yang kedua, objektif yang kedua pada kita pada malam ini adalah berkenaan dengan exchange traded fund. Kalau tadi, untuk membuat bakul itu, saya kena buat bakul, saya beli saham, saya bubuh dalam bakul. Okay. Salah satu cara yang ada selain daripada awak tak nak beli bakul yang dibuat oleh investment company, awak boleh melabur dalam exchange traded fund. Exchange traded fund ini adalah dia macam bakul juga, tetapi dia yang terdiri di dalam bakul tersebut bukannya individu saham, tetapi dia adalah indeks. Okay, dia adalah indeks. Saya dah bila saya tekan dia jadi forward. Saya tak boleh nak buat. Tak boleh tulis. So, dia adalah indeks. So, apakah ETF yang glamour di Malaysia? ETF yang ada yang paling glamour di Malaysia namanya adalah FBM KLCI ETF. Maknanya, awak melabur dalam satu ETF, satu indeks, yang indeks itu bersandarkan FBM KLCI. Kalau FBM KLCI, awak tahu FBM KLCI itu apa? FBM KLCI adalah merujuk kepada komponen yang ada 30 saham yang top 30. Top 30 di Malaysia dia akan jadi FBM KLCI. So, apabila 30 saham ini naik, maka indeks KLCI itu naik. Apabila indeks KLCI itu naik, maka kalau awak memegang ETF FBM KLCI, maka awak akan dapat income, pulangan, kenaikan dalam pulangan awak juga. Okay? So, itu diberi nama Exchange Traded Fund. Jelas ya? So, ini ditunjukkan gambar dari segi banyaklah, maknanya secara generally, secara global, banyak dah Exchange Traded Fund ini dibuat. Okay? Di Malaysia yang paling glamour ETF, dan banyak lagi di negara-negara di global dia start buat exchange traded fund. Kenapa dibuat exchange traded fund? Exchange traded fund ini dibuat untuk memudahkan para pelabur melabur dalam pasaran secara keseluruhan. Awak tak payah nak melabur dalam company A, company B, company C. Awak melabur dalam ETF. ETF ini menggambarkan 30 saham the best di Malaysia. Itu contoh. Right. So, itu adalah yang komponen ataupun part yang pertama di kita punya kuliah malam ini. Saya stop recording dulu.